Assalamualaikum kepada Ustazah Faziani binti Yaakob. Nama saya Nur Aisyah binti Ishak dan video ini juga disediakan oleh Nur Farah Hawali binti Muhammad dan Nur Ain Syahira binti Zamri. Video ini dilakukan bagi mengenapasi kesan politik terhadap perpaduan masyarakat di Malaysia. Perpaduan antara masyarakat di Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum. Politik merupakan satu ciri penting untuk Malaysia bagi memenuhi tuntutan dan menyuarakan isi hati pihak tertentu melalui wakil tertentu sama ada parti pemerintah atau pembangkang. Politik sangat penting kepada negara untuk memastikan pembinaan negara dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa hambatan dan gangguan sosial. Negara yang harmoni dapat memastikan pembangunan dilaksanakan dan kemajuan yang diidamkan tercapai. Namun, politik mencetuskan akibat yang negatif kepada perpaduan dan perkauman masyarakat di Malaysia. Objektif kajian ini adalah bagi mengenapasti isu dan kesan politik terhadap perpaduan di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, politik perpaduan sangatlah penting kepada negara untuk memastikan proses pembinaan negara dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa hambatan atau gangguan sosial. Negara yang harmoni dapat memastikan perpaduan dapat dilaksanakan dan kemajuan yang diidamkan tercapai. Dalam konteks negara dan negeri, perpaduan juga utuh akan memberikan limpahan nikmat pembangunan kepada semua etnik yang ada di negara ini. Bahkan, perkauman boleh tercetus akibat politik kebencian yang ditimbulkan oleh ahli politik dan ini menyebabkan ancaman kepada perpaduan kaum. Isu nasional seharusnya dilihat dari acuan dan agenda nasional. Namun ada ahli politik dan NGO yang bersekutu menggunakan isu tersebut dan dikaitkan dengan perkauman. Hal ini dapat dilihat dengan ucapan-ucapan ahli politik dan pihak NGO sendiri. Kajian literasi, kestabilan politik memberikan impak yang positif terhadap imej serta tonggak kepimpinan dan ekonomi sesebuah negara. Ini kerana politik sangat berkait rapat dengan fenomena konflik dan kerjasama di mana wujudnya perselisihan pendapat, perbezaan kehendak, persaingan keperluan serta minat yang berlawanan sehingga mencetuskan ketidakpuasan hati terhadap peraturan yang ditetapkan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan perpaduan berasal daripada kata akar iaitu padu yang bererti bergantung, bersatu, bercampur untuk menjadi satu, kukuh dan utuh, bermuafakat dan berunding dengan bersungguh-sungguh. Perpaduan dalam konteks wacana ini membawa maksud rakyat Malaysia yang berbilang kaum mestilah bersatu hati dalam pelbagai perkara bagi menyelesaikan masalah, bermuafakat dalam semua hal, bekerjasama antara satu sama lain dan berunding untuk bersatu agar menjadi satu bangsa yang kuat. Perpaduan adalah asas kepada pembinaan negara bangsa dan harus dipupuk amalannya dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Contohnya, konsep Satu Malaysia merupakan salah satu gagasan yang dicetuskan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Landscape hubungan sosial pasca PRU14, di sini terdapat dua kolom iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, kewujudan perkhususan ekonomi dan segmentasi tempat tinggal dalam kalangan-kalangan kumpulan etnik yang memberi kesan mengurangkan peluang-peluang interaksi dan komunikasi antara etnik, menimbulkan prasangka etnik, stereotip dan etnosentrisme dalam kalangan anggota-anggota kumpulan etnik. Manakala selepas merdeka, sebahagian besar masyarakat Malaysia masih mempunyai wawasan bercabang, fragmented vision, berasaskan kepada perjuangan kaum
dan etnik sempit yang boleh menggugat perpaduan dan kesejahteraan hubungan antara kaum. Isu perkauman masih kuat mempengaruhi pemikiran, sikap dan nilai, tuntutan, aspirasi dan persaingan, stereotip dan diskriminasi dalam segala aspek antara kaum di Malaysia. PRU ke-14 telah melakar satu sejarah baharu apabila pemerintah terdahulu iaitu Kerajaan Barisan Nasional tidak mampu mengekalkan tampuk pemerintahannya yang dipegang selama hampir 60 tahun. Setelah Kerajaan Pakatan Harapan mula memerintah negara, terdapat beberapa isu sensitif telah berbangkit dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Rakyat Malaysia sudah mula mengikuti perkembangan politik negara secara serius. Di sebelah kanan terdapat perubahan pola hubungan antara kaum di Malaysia sebelum dan pasca PRU ke-14. Raja 1 menunjukkan pola interaksi sebelum PRU ke-14. Pola interaksi antar kaum masih lagi terkawal berada dalam batasan etnik masing-masing iaitu M. Melayu, C. Cina, I. India. Setiap kaum memperjuangkan agenda dan kepentingan kaum sendiri. Hanya terdapat sedikit isu diperjuangkan bersama. Situasi ini menunjukkan tiap pihak saling hormat menghormati antara satu sama lain dan menjaga keharmonian bersama. Walaupun kadang-kadang ada juga isu secara sporadik yang ditimbulkan oleh kumpulan ultranasionalis. Kerajaan kedua menunjukkan pola interaksi pasca PRU ke-14. Ia mewakili blok yang diwakili kaum M. Melayu, C. Cina dan I. India yang boleh dikategorikan sebagai ultra-pluralis. Kelompok ekstrim ini memperjuangkan kesamarataan hak tanpa mengambil kira perjanjian awal dalam konteks sosial ketiga penumbuhan negara Malaysia dan mengabaikan peruntukan perlembagaan negara seperti Hak Istimewa Melayu, institusi beraja dan seumpamanya. Politik perpaduan penting untuk negara. Politik perpaduan sangat penting kepada negara untuk memastikan proses pembinaan negara dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa hambatan dan gangguan sosial. Negara yang harmoni dapat memastikan pembangunan dapat dilaksanakan dan kemajuan yang diidamkan tercapai. Dalam konteks negara dan negeri, perpaduan yang utuh akan memberikan limpahan nikmat pembangunan kepada semua etnik yang ada di negara ini. Hal ini dapat dilihat melalui pelbagai persepsi dan isu yang dibangkitkan masyarakat mengenai isu politik, terutamanya dalam sosial media. Politik menjadi salah satu isu kesenjangan etnik, ethnic division issue. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan pilihan raya yang diadakan secara tetap sejak kemerdekaan sehingga kini. Amalan demokrasi yang diamalkan sistem politik negara kita membolehkan pelbagai parti politik memainkan peranan masing-masing dalam usaha mendapatkan kuasa dan memerintah negara, mahupun sebagai pembangkang di Dewan Negara dan Negeri. Parti-parti politik yang terbentuk di Malaysia ini dibentuk berasaskan kepentingan kaum. Pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, menerusi dasar pecah dan pemerintah telah memisahkan kaum-kaum ini dari segi penlibatan di Tanah Melayu. Sememangnya, implikasi dari dasar yang diperkenalkan mempengaruhi corak kegiatan berpolitik setiap kaum selepas kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman iaitu Perdana Menteri pertama Malaysia cuba menggabungkan parti-parti politik yang mewakili tiga kaum utama tetapi telah mendapat tentangan dan kritikan hebat oleh golongan elit dan kelas pertengahan Melayu kerana beranggapan mengancam masa depan politik kaum Melayu. Seterusnya adalah isu dan perbincangan. Setengah ahli politik bermain dengan sentimen perkauman dan keagamaan dan ada juga yang mempertikaikan sejarah berkaitan Melayu dan kedaulatan raja-raja. Seperti yang kita maklum, sejarah berkaitan Melayu kita tidak boleh dipertikaikan kerana ia menjadi asas kedaulatan raja-raja. Di Malaysia, warga negara ada hak sama rata dan kebebasan. Namun ada juga pengecualian.
serta keistimewaan dalam negara ini yang mengiktirafkan kedudukan bahasa, agama Melayu dan raja-raja. Jadi, tidak wajarlah kita hebahkan dan tajamkan isu sentimen pemusuhan kaum dan keadaan dalam keadaan sekarang. Tanggungjawab kita adalah membina, mengawal keharmonian antara pelbagai rakyat. Perkara paling penting adalah terus mengekalkan keharmonian adalah rakyat perlu bersikap rasional. Jangan terlalu emosi dan harus memikirkan fakta penting bagi memastikan survival rakyat di Malaysia. Antara isu yang dibangkitkan adalah masalah yang berpunca apabila golongan-golongan pelampau dan ahli-ahli politik yang menggunakan isu-isu yang berkaitkan kaum, agama sambil memberikan pandangan yang ekstrim sehingga menimbulkan rasa senang pada kaum lain. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berfikiran dan bersikap rasional dan jangan terlalu emosi dan harus memikirkan fakta penting bagi memastikan negara Malaysia dengan aman. Terusnya adalah kejatuhan ekonomi adalah kesan daripada kesan politik yang sedang bermain dan menjadikan satu isu kesengsaraan rakyat yang tidak boleh ditutupi dengan ketakjuban politik. Bahkan dia memberi kesengsaraan rakyat dalam terbeban dengan kos sara hidup. Begitu juga dengan tiada peluang pekerjaan, masalah pengangkutan awam, pendapatan keluarga yang tidak stabil, serta hal ehwal Melayu dan agama Islam. Sebenarnya bagi rakyat bawahan mereka tidak ada masalah untuk mengenai isu perkauman. Mereka hanya perlu mencari rezeki secuak nasi untuk keluarga dan menjadi lebih baik daripada generasi sebelum ini. Orang Melayu dan Bumiputera ramai je yang bekerja orang dengan orang Cina di kedai ataupun di syarikat-syarikat besar walaupun kononnya adalah diskriminasi dari segi gaji dan penguasaan bahasa Cina. Orang Cina juga perlu memulakan orang Melayu dan Bumiputera bagi menampung pekerjaan seperti pusat-pusat memberi belah. Kalau kita lihat dari peringkat golongan elit Cina dan Melayu, hubungan mereka langsung tak ada masalah dalam soal perkauman. Ini dapat dilihat apabila banyak terdapat perkongsian atau usaha sama dalam masyarakat guaman, perundingan, perniagaan yang dikongsi bersama. Malah mereka lebih banyak ditemui makan di hotel-hotel terkemuka, hadir pada majlis perkahwinan dan sebagainya. Terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi kesan politik terhadap perpaduan masyarakat di Malaysia. Yang pertama, menggunakan undang-undang yang membabitkan bahasa dan ucapan kebencian untuk mengambil tindakan tegas kepada masyarakat yang mendorong kepada pembalahan antara kaum. Yang kedua, ahli politik perlu mengambil pendapat rakyat dalam sesuatu masalah penting untuk menghindari konflik terhadap perpaduan masyarakat. Mengamalkan sikap penerimaan semua kaum perlu diterapkan dalam diri ahli politik maupun masyarakat agar semua urusan pembangunan negara berjalan dengan lebih lancar tanpa adanya perselisihan antara masyarakat. Masyarakat perlu bersifat setia dan sayang akan negara dengan menghormati dan menunjukkan taat setia kepada raja dan para pemimpin negara agar tiada pembalahan dan perpecahan antara kaum. Secara keseluruhannya, politik memberikan beberapa impak negatif terhadap perpaduan masyarakat. Perpaduan masyarakat merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya masyarakat berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.